hari ini kita luangkan masa kita buka minda dengar dalam masa 30 minit ini bagaimana kita mampu untuk ubah diri kita supaya pada tahun 2013, 3 bulan lagi, 6 bulan lagi, 9 bulan lagi kita jadi manusia yang lebih baik. Nah, siapa yang nak mengaminkan doa? Tunggu tangan. Alhamdulillah. Perniagaan kita ni namanya Axios, bermula dah lama. Tahun 2008 di USA, Florida. Ya. Malaysia ini pasaran kelima. Beroperasi di 11 negara. Dan sebelum wujudnya jenama Axios ini, produk kita ni hanya dipasarkan kepada atlet sahaja. Dan apabila pada tahun 2008, 3 orang Malaysia hebat ini berkeputusan untuk membangunkan produk dan memperbesarkan pengedaran produk pada orang awam seperti kita, supaya orang awam seperti kita ni mampu milik dapat minuman hebat macam ni, maka kita wujudkan perniagaan kita namanya Axios ini. Dan kepala pengurusan kita ni 3 orang, Don Cotton, 2 adik ni, dan juga Paul Morris. Ya. Kombinasi pengalaman 3 orang mereka ni lebih daripada 90 tahun. Kesimpulannya dalam satu slide ni saya nak tunjukkan bahawasanya orang yang menguruskan perniagaan dan juga syarikat kita ni orang yang ada kaliber, integriti, amanah dan juga keterbesar. Ya. Dan kita juga ada cabang sains kita. Lembaga penasihat sains kita dianggotai oleh 6 orang saintis hebat-hebat belaka. Kombinasi academic research, clinical studies dan juga product development research. Kombinasi ketiga-tiga kajian itu lebih daripada 150 tahun. Maka kita ada authority yang cukup kuat untuk bercakap tentang ekstrak dan juga phytochemical, ya, compound daripada tumbuh-tumbuhan, ya. Dan daripada segi perundangan dan juga pensijilan, produk kita semua didaftarkan di Kementerian Kesihatan Malaysia, mendapat sijil halal daripada ISA, Islamic Service of America, yang diiktiraf oleh JAKIM sejak 1982. Dan perniagaan kita juga dilesenkan di bawah DJI. Yang membezakan kita dengan syarikat kompetitor ini, visi dan misi kita. Kita mendidik pengguna. Ya, hari ini apabila mereka membeli terus daripada syarikat, ya, setiap 1% yang kita belanjakan itu kita akan sumbangkan kepada dana anak yatim Viva Kids kita. Tujuan kita wujud Viva Kids ni 10 tahun dulu sebelum wujudnya Axios secara rasmi ialah untuk memberi makan pakai, membina prasarana tempat tinggal dan tempat belajar anak-anak yatim. Bermula di Dominican Republic, kita bina sekolah berharga $5 juta yang siap pada tahun lepas. Dan di Malaysia kita ada 2 anak termaan kita, sekolah tahfiz di Kedah dan juga 1 di Kuala Lumpur. Dan hari ini apa yang saya nak berkongsi idea ni supaya kita dapat ketiga-tiga benda ni yang saya tanya tadi. Semua orang nak. Saya pergi ke mana-mana saja pun tak ada orang lagi yang tolak tiga-tiga benda ni. Kalau ada orang tolak, tolong bantu beritahu saya. Siapa nak kesihatan yang lebih baik? Soalan yang saya perlu tengok ni, siapa mau? Boleh tengok tak siapa nak kesihatan lebih baik? Alhamdulillah. Ya. Siapa nak wang yang lebih banyak? Hari ni dah banyak dia dah ni. Nak lagi banyak. Ya. Siapa yang tak nak ambil lagi perlulah kena angkat lagi tinggi. Bagi kena sini berdiri pun tak apa. Siapa nak masa kualiti dengan apa-apa pun, ya? Kita nak benda tu semua lah. Ketiga-tiga benda ni. Maka kita berkongsi idea. Sekarang ni kita tanya untuk dapatkan kita dengan minda. Hari ni sebelum kita bercakap tentang Ferrari, mahdiga besar, bercuti di tempat mewah dan sebagainya, siapa nak minda dia tenang? Yang adik-adik muda-muda ni memang belum faham lagi sebab yang tak tenang minda ni ibu bapa. Ya. Ya. Siapa yang jadi ibu bapa selalunya dah kurang keterangan minda dia. Ya. Kita selalu bergelut dengan apa? Kredit, no? Kredit tu bahasa cantik dan bahasa Arab tu hutang, kan? Kalau yang sakit, bergelut dengan sakit dia, cari penawar tak jumpa. Ya. Dan hari ini kita tanya diri kita, adakah kita ni benar-benar sihat? Kalau kita ikut statistik, ya, 11 daripada 100 orang memang kena kencing manis, 4 daripada 10 orang obesiti, 3 daripada 10 orang darah tinggi. Tapi kalau trafik jam, tidak bagi dia kerja ni 100% darah tinggi. Jangan tegak waktu tu kena penampang, ya? 1 setiap 2 orang ni ada risiko kena barah dengan sakit kronik. Berapa persen tu? Berapa? 50%. Ya. Dan kebanyakannya manusia yang mati di katil-katil hospital sebelum sampai ke katil hospital di bilik trauma, ya, semua disebabkan oleh penyakit tidak, penyakit NCD, non-communicable diseases, penyakit yang kadang-kadang tak
awal. Macam sakit jantung lah, kita abang benda nak mati. Pum, kena sekali, time bomb, letup. Angin Akbar. Kalau sakit lutut tak apa no. Jangkit tak sakit lutut? Tak kan? Tapi sakit jantung ni dia tak beritahu. Dan akhir sekali kesimpulan dia, berapa peratus penduduk Malaysia sihat? Cuba tengok, berapa peratus penduduk Malaysia sihat? Dua benda yang kita perlu ambil iktibar dalam statistik ni. Satu, kita harus bimbang. Nombor dua, kalau kita usahawan yang memasarkan produk makanan kesihatan, pasaran kita cukup besar. Tak ada nilai produk global berapa besar dia. Siapa tahu tak kan? Tak tahu no? 1 trilion. Transaksi internet untuk produk healthcare, produk perubatan, berapa? Siapa boleh tukar? Tahun lepas di US saja 1.2 bilion. Adakah kita dalam industri yang besar? Kalau kita nak berniaga, boleh tak kita masuk industri ini? Ya? Sebab apa kita sakit? Sebab nutrisi, kita makan tak cukup zat, mudah sahaja. Maka kesimpulan dia, kalau kita faham kita makan cukup zat, kita tak sakit lah. Kita ada ilmu supaya tak sakit, nak cegah dia sakit, tetapi kita tak ikut apa ilmu kita tahu. Kita makan hari ni, makan tengah hari ni, kita boleh tengok tak menu kita cukup zat tak? Cukup zat tak? Makanan proses belakang. Tetapi kalau kita pun jenis orang yang makan sayur, ya, makan buah banyak, ada berita buruk dia. Sumber sayur dengan buah kita ada semua tercemar. Semua selagi tidak organik. Di Malaysia pemantauan kita ni terlalu longgar. 3 minggu lepas, siapa ada baca stamp, ya, sumber sayur kita semua kebanyakannya datang daripada mana? Cameron Highlands, ya. Semuanya guna pesticide atau insektisida, racun perosak, racun serangga yang memang tidak mendapat kelulusan daripada badan berkuasa. Kemudian sisa buangan dibuang pula ke sungai, kita pula minum air. Banyak tercemar badan kita. Banyak tercemar. Maka kesimpulan dia, nak dapatkan makanan yang tanpa kompromi ni, macam mana kita perlu buat? Makan sayur sendiri, kita tanam kan macam mana? Kita tanam pula. Doktor tanam sayur pula. Kadang-kadang duduk rumah masak kan, tanam dalam pot kan? Kita kesimpulan dia, kita kena makan makanan tambahan. Itu kesimpulan dia, idea saya nak kongsi hari ni. Nak sihat, kena minum makanan tambahan. Masalah dia, terlalu banyak cenama makanan tambahan kat pasaran ni. Nak pilih pun tak berhenti. Setuju tak? Nah? Setuju kan? Buka majalah baru macam-macam keluar, buka surat khabar baru macam-macam keluar. Maka dia ada kriteria pemilihan dia berdasarkan kepada fakta sains. Bukan Dirwan Sani Zainal Abidin, bekas Kepala Corporate Investment Banking bercakap. Ini daripada sudut sains. Mengikut kata sains, PDR, Physician Desk Reference, ya, tubuh manusia mampu menyerap nutrisi daripada cecair 98%, daripada pil hanya 20% maksimum. Maksudnya rugilah 80% kita makan pil, dibuang ke mana? Melalui urin. Rugi kan? Maka kesimpulan pertama, kita buang produk-produk berasaskan pil dan kapsul dia tak? Kita buang. Tinggallah yang cecair saja. Kebanyakan yang botol-botol ni kita pernah tengok tak? Tak pernah. Ya? Ni semua hebat belakang ni. Syarikat multi-billion dolar belakang. Ya. Kriteria nombor 2, kita kena pilih makanan berasaskan superfood. Siapa hari ni tak tahu superfood tu apa katanya? Ya, saya pun tak tahu dekat 3 tahun dulu. Ya. Superfood ni makanan yang padat sumber nutrisi dia. Dalam kandungan kandungan supply dia yang sama. Contohnya macam jackfruit ni. Jackfruit kita pernah tengok tak sumber dalam keadaan asal dia? Tak pernah ya? Sebab bahan asal dia ni Allah Ta'ala buat terlalu sedikit. Ada di sempadan Malaysia, Thailand dan sedikit di Indochina sahaja, ya? Tetapi sumber yang jackfruit boleh bagi, apa yang tomato boleh bagi, iaitu compound lycopene. Tak bagi kulit comel, bagi bukan tomato lah, ya? 70 kali ganda. Sama lah dengan carrot. Carrot boleh apa dia bekalkan kepada kita beta-carotene, ya? Nampak tak beta-carotene? Beta-carotene baik untuk mata, ya? Tetapi jackfruit boleh bekalkan 10 kali ganda apa yang carrot boleh bagi.
Contohnya kalau kita boleh makan grapefruit satu, macam makan tomato 70 butir dan carrot 10 batang, syarat. Maka kesimpulan nombor 2, kriteria nombor 2, kena pilih superfood kan sayur biasa. Kalau hari ni kawan kata ada jus minuman kesihatan baru, jus nenas, tak pilih tak jus tu? Tak. Jangan dah. Sebab nenas bukan superfood dah, nenas orang buat rojak. Nombor 3, cecair kita haruslah asasnya daripada ekstrak ataupun padi, bukannya sekadar perkataan jus biasa. Ya, kerana perkataan jus biasa ini kurang keberkesanannya berdasarkan kepada kita panggil bioavailability, kedapatan bio. Kerana dalam buah yang baik sekalipun ada gula berlebihan, ada sisa getah yang badan tidak boleh terima. Ya, maka kalau kita ekstrakkan menggunakan kaedah X-use, kita hanya mengambil kompound yang badan boleh terima sahaja. Maka keperluan yang banyak itu kita ambil dalam kandungan yang cukup sedikit. Nombor 4, jangan pilih produk yang ada pengawet kimia yang bahaya, yang namanya sodium benzoate, kod chemical E211. Bahaya ni. Hari ni kita belajar tengok label. Seperti anda dan saya ni, minum produk kesihatan yang ada sodium benzoate, 1 daripada 2 orang kita, maka kita bangga. Saya nak tanya, antara 2 orang kita ni nak ambil tak risiko? Siapa nak ambil risiko tengok tangan? Soalan ni saja saya tanya, tak ada orang kat tangan. Tak ada. Semua mau. Nah, kesimpulannya, kita tak mau yang ada superfood hanya 1. Syarikat-syarikat yang bermula pada tahun 1990 dengan syarikat Noni, syarikat Manggis, syarikat Acai Berry dan syarikat Goji. Produk mereka bagus tetapi hanya sekadar jus, dan juga fokus utama superfood hanya satu. Badan kita memerlukan spesies tumbuhan yang banyak, bukan sekadar 1. Maka ini walaupun bagus, dia belum bagus. Samalah dengan perkataan jus, dia bagus tetapi tidak sebagus ekstrak. Yang ada ni kita semua tahu, yang ada gula tambahan, yang ada pekatan, yang ada pemanis steroid, dan juga ada pengawet sintetik. Maka sekarang ni kita buat proses elimination. Ya. Siapa dapat SMS paling sikit, kita buat. Last sekali tinggal ni. Jadi bukan saya kata, sains kata, hanya kita satu-satunya syarikat dan yang mempunyai produk dalam industri yang boleh buat tuntutan ataupun klaim bahawasanya kita 100% semula jadi tanpa ada langsung bahan sintetik walaupun sedikit. Dan saya tu boleh kita bukan produk. Produk kita ini makanan sempurna sesuai untuk bayi umur 1 hari sampai ke ibu hamil, sampai ke orang tua yang mengalami komplikasi kesihatan kronik, orang dewasa yang sihat ataupun orang dewasa yang sakit ringan-ringan. Faham tak? Kita ada orang macam tu kita kenal. Ada. Semua orang tu boleh minum. Kalau kita ada semua orang tu satu rumah, semua produk belanja, kena ada 7 produk dalam satu peti ais. Kalau peti ais kecil jangan, kena beli peti ais baru pula. Dan mengikut adunan kita punya nutrient synergy, teknologi pengadunan kita, formulasi kita, kita mampu mencampurkan 7 kita panggil superfood ya. Dalam satu botol ini bermula dengan Gap, kemudian Acai, kemudian Goji, dan kesemua produk-produk ni tidak boleh ditanam secara agrosistematik. Semuanya kita panggil wild crafted belaka, yang diambil liar daripada hutan ya, dibantu oleh orang-orang apa asli lah, bukan orang hutan. Dia tak tiba aja ya. Kemudian mengkudu kita tahu tropics ya. Brown-subic Focoiden, ni orang laut yang ambil ni ya. Di selatan laut apa Jepun dan juga China. Manggis ya, manggis semua kita tahu kan. Tahu padat nutrisi paling banyak dekat mana? Dekat kernel ataupun selaput dalam dia dan juga kulit. Tapi yang kita makan yang paling kurang ada nutrisi. Apa kita makan dulu? Macam saya. Kita nak makan apa? Kita makan bukan isi dia lah. Ya, isi dia kita tak makan apa tu kan. Kita buka dia kan. Biji dia kita tak makan, kernel dia. Lapisan kulit dalam dia kita tak makan. Lapisan kulit luar kita tak makan. Kalau siapa ada makan tu saya tabik. Memang lidah dia memang jenis bangsa terbaik. Ya, tapi kalau proses ekstrak kita mampu, kita buat whole food extract. Semua ini kita
guna teknik ekstrak kita jadi serbuk yang sedikit. Ya. Terima kasih tak bagi bukan pada diamond kita buat air ni. Ketujuh kita sibaton. Ya. Ini hanya ada di Rusia dan China saja, negara komunis. Negara kapitalis dia tak tumbuh. Dia tak pergi tumbuh. Ya. Dan kita ada makanan tambahan ni kerana apa? Produk kita ni R&D nya tidak pernah berhenti. Maka daripada segi keputusannya mengikut sains, produk kita daripada segi pengeluaran antioksidan terbesar di dalam industri. Ya. Dan juga KPI value menentukan bahawa kadar antioksidan yang kita keluarkan itu mampu diserap oleh badan. Full mark 20, kita mampu 14. So maksudnya 20% sahaja yang kita buang ke mana? Mangkuk tandas. Ya, kalau yang lain macam mana? Badan menerima 1.2 daripada 20. Ya, teruk kan? Maka disebabkan oleh itulah apabila kita pasarkan produk kita ini kepada orang-orang awam yang sakit, ya, orang ada masalah, kita punya stroke ataupun Ali Ahmad, ada ubat tak? Ali Ahmad? Ada tak? Aku makan Panadol lega kan? Tak ada kan? Memang perlu nutrisi. Sama lah juga orang yang ada ulcer perut ataupun gastrik. Selalu bila ke doktor, dia migraine, sakit kepala. Sakit kepala tu simptom orang kena gastrik. Doktor bagi ubat, sakit kepala. Tak pernah baik dengan gastrik kan? Ya. Bayangkanlah sakit 20 tahun, makan kurang 3 bulan, alhamdulillah sihat. Dia bersyukur tak kepada sahabatnya yang bawa botol di badan dia? Ya. Kencing manis. Kencing manis ni sakit-sakit kronik yang lazim ke ataupun jarang-jarang kita dengar? Lazim mana? Sekarang ni sampai satu ketika dia kalau tak sakit kencing manis memang tak keren. Dia kena kencing manis. Oh, masuk perut. Sekarang kencing manis tu bukan milik orang tua saja ni, orang budak-budak ni. Sampai ke hemodialisis, sakit buah pinggang bermula dengan sakit kencing. Diabetes kronik, kita punya acute diabetes. Kena hemodialisis umur 18 tahun, 20 tahun, 30 tahun yang sepatutnya sihat walafiat. Semua sakit-sakit tersebut mampu dihindari yang sebenarnya anda kata kita ada nutrisi sempurna. Tapi masalahnya kita nak makan banyak proses food. Ya, McDonald kita suka, KFC kita suka. Ya. Daripada segi saintifiknya kita jalankan ujian klinikal terhadap 600 pesakit yang mempunyai masalah kencing manis dan kesemuanya mempunyai satu keputusan dan hasil yang sama. Kadar glukos mereka di dalam darah mampu dikawal. Contohnya hari ini kalau kita kenal orang sakit yang ada doktor peribadi dia, print hasil kajian ini bawa ke doktor, boleh tak? Kalau saya kata jangan percaya, dia ni tahu apa? Nah? Sebab soalan-soalan yang orang tanya yang tak perlu dijawab. Lu siapa yang tu? Leceh kan? Kan kita cakap orang kata kesini saya betul tak? Lu siapa nak cakap pasal perubatan kan? Tak apa, print ni bawa je ke doktor. Kita bukan doktor. Nah? Tapi orang sakit ni perlu tak? Ikhtiar tambahan perlu kan? Bagi minum kan? Berhenti umur ni sakit-sakit biasa atau sakit kronik ni? Yang sakit hari ni malam tidur esok hilang? Mungkin. Ada tak mujizat macam tu? Ada. Kita memang ada ujian klinikal ke atas pesakit lebih kurang 17 orang. Nombor 1, kita menghalang metastasis. Metastasis ini apabila sel darah migrate ataupun berpindah daripada organ asal ke organ kedua. Pernah dengar tak orang kena darah tahap 4 bermula daripada mungkin bawah payudara darah ke tulang. Itu metastasis kan? Pemindahan sel darah. Kita memang ujian klinikal mampu menghalang metastasis. Nah, produk kita hebat lah. Kesimpulan produk kita hebat berdasarkan sains semata-mata. Sakit kulit kronik ya, kepatahan macam Fiona, rambut skru, nak keluarkan apa dia darah beku, minum semalaman darah beku keluar melalui kulit. Ini proses modulasi kita. Kita buang benda asing daripada badan yang tak perlu, kita tambah keperluan yang kurang dalam badan. Faham tak? Hebat produk untuk masalah kosmetik ya. Gout, kita kenal tak kawan kena gout? Gout ada ubat tak? Ubat dia pantang makan saja, jangan pantang tengok ya. Low blood count, kurang kandungan darah ketika hamil. Fibroid 14 cm, 3 minggu hilang. Fibroid boleh nampak dengan mata kasar? Boleh? Tak boleh nampak? Thyroid boleh nampak dengan mata kasar? Boleh tak? Berapa hari ni?
Tolong kira Ustaz, saya matematik tak pandai. 9 hari tu 20 tahun sakit. 20 tahun tak boleh bagi salam solat. Sekurang-kurangnya nampak pipi orang belakang. Minum berapa hari? Berapa hari? 9. Dia berterima kasih kepada sahabat yang memperkenalkan produk ni supaya dia dulu. Ya? Kita rasa macam mana anda kata kita sakit nombor satu. Kita rasa macam mana anda kata orang terima kasih kepada kita kerana kita menjadi pengantara di antara Allah Subhanahu Taala dengan penawar kepada sakitnya. Kita rasa seronok tak? Tu saya kata nak buat duit ni macam-macam boleh. Jual seorang boleh buat duit, jual kuih boleh buat duit, jual apa boleh buat duit. Tapi dia ada roh dia bila kita buat perniagaan ni. Bila orang berterima kasih kepada kita. Nah? Terima kasih kepada anda yang tak berhenti-henti serta dekat orang. Tepuk tangan kepada anda. Jantung berubah ketambahan dan sebagainya. Dan produk kita pun memang dibangunkan untuk atlet sebelumnya. Ya. Justin Gatlin ni ada nombor 3 100 meter dengan Kelly Wells 110 meter hurdle nombor 3 bronze juga dalam Olimpik itu. Dan kita tidak menajar mereka. Mereka menggunakan produk kita, kita bukan jadikan mereka sebagai juga. Ya. Dan sekarang ni siapa yang bila sihat nak kaya? Sebab selepas ni untuk cerita kaya ni kaya buruk kan? Sebab orang malu nak cakap siapa nak kaya. Kali ni saya nak, bila saya tanya dengan jahar, jawab dengan terang. Siapa nak kaya kat saya? Kenapa kau? Karena dalam excuse 3 mudah saja untuk cara untuk kaya. Ya. Tiga cara mudah saja untuk kaya. Nah, saya suka buat benda senang yang ramai orang boleh tiru. Kalau kita bermuamalah konvensional, kita nak kita seorang saja yang boleh buat benda susah dalam masyarakat, betul tak? Setuju tak pendapat saya ni? Dalam masyarakat kita tengok nilai pasaran brain surgeon, ya, pakar bedah otak, mahal tak gaji dia? Kalau dia kerja dengan orang mahal kenapa? Tak ramai orang boleh bedah. Abang roti cadang ramai tau. Nilai pasaran orang yang memang expertise sedikit dalam industri ini memang tinggi. Sebab tu kita nak anak-anak kita ni belajar dengan disiplin profesional yang tak ramai orang buat kan. Nah, tapi yang saya suka apabila kita berniaga dalam eksis kita buat benda mudah. Sebab benda mudah ni semua orang boleh tiru. Nah, setuju? Nak tengok tak 3 benda mudah ni? Nah, ni siapa yang tak setuju apabila kita sampai kaedah pertama tak setuju angkat tangan keluar bilik. Jangan buat bisnes susah. Nombor 2 apa susah keluar bilik. Ya, selagi orang tak setuju dengan 3 benda ni memang bisnes tak boleh buat. Pertama saya tengok. Nah, susah ni. Ya, kita akan bagi peluang pada anda. Kerana kita semua ada matlamat dan usaha. Betul tak? Kita kerja kenapa? Ya, hobi. Rezeki itu bukan matlamat akhir nak duit bukan matlamat akhir. Duit itu untuk apa? Untuk macam-macam kan? Maka kita nak kejayaan sebenarnya. Nak jadi manusia yang lebih baik, apa yang kita boleh jadi. Maka kita pun ada matlamat nak kaya. Kita pun usaha bekerja dengan bos. Kita tak kaya dia. Dan kita ulang proses itu selama 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, tak berhenti kan? Dan beza dia hari ini yang saya nak berkongsi ni peluang sahaja, peluang excuse. Bermatlamatkan yang sama, buat usaha 3 benda yang mudah ini supaya kita menjadi manusia berjaya. Pertama sekali, minum sendiri. Susah tak? Kalau ada orang kata minum sendiri susah ni, mesti dia tak lewat. Susah tak minum sendiri? Ya, kalau susah buka kan, tolong suruh isteri buka. Nganga dulu, ini tuan. Kalau tak boleh buka juga tekak IV. Siapa setuju minum sendiri senang? Ni kaedah yang tersurat dan tersirat yang kita boleh nampak, tersurat yang boleh nampak ni. Minum sendiri maksudnya bukan apa? Kita berniaga guna produk sendiri. Okey tak? Tak boleh jual. Siapa tak apa pandai jual ni saya? Nak jual malu dalam bonet penuh kereta. Dalam bonet kereta penuh betul. Sebab ada belakang yang tidur tu. Nah? Siapa yang tak pandai jual, tak apa. Minum sendiri sahaja. Kita mewujudkan satu kelompok consumer baru.
dalam arti kata konsumerisme sebenar. Kita berbelanja dengan produk sendiri. Okey tak? Okey? Boleh tak kita setia pada produk kita sendiri? Boleh? Maka kita minum produk kita sendiri. Boleh? Boleh? Nombor 1. Nombor 2 dia susah sikit. Sebab kena kongsi dengan orang. Kita minum, kita sihat. Kita ceritalah dengan kawan kita yang kena thyroid. Kita tak ada thyroid, tapi kita ada dah tadi testimoni Puan Sabarah daripada Bentung yang sakitnya 20 tahun minum 9 hari sihat. Boleh tak pinjam testimoni ni? Orang kata barah otak ada. Ada tak? Ada. Kita tak barah otak, tapi ada tak testimoni barah otak? Mak kita sakit lutut, sekarang dah boleh main bola, contohnya. Buatlah testimoni macam tu. Andai kita benar, nah? Kalau tak benar, pinjam testimoni orang. Sebab ada tak kita jumpa orang sinis yang kita sakit, dia tanya, dah sihat ke? Oh, baru minum semalam. Dah okey ke? Baru minum semalam. Tapi Cikgu Hashim yang sakit 25 tahun, minum 3 bulan sihat. Ada testimoni dia? Pinjamlah. Boleh? Maka senang nak berkongsi dengan orang. Berkongsi dengan orang yang dikongsi itu tidak akan rasa tertekan dan intimidated. Kalau kita menjual, orang takut. Orang takut, anak menakan, tiba-tiba orang tak ada dah kahwin, kita tidak jemput sebab apa? Takut kita ke majlis kahwin dan menjual. Lah nak menakan saya dah kahwin, nampak anak dah bila kahwin 9 bulan sudah, macam mana tak jemput? Takut jual. Nak ingatlah, kalau kita berjumpa kawan, berkongsi, kawan nak jumpa. Kalau kata kawan jumpa, jom saya nak jual, kawan sibuk. Tiba-tiba. Nah, faham? Berkongsi senang ke susah? Hari ini kita berkongsi dengan ramai-ramai, patutlah penuh bilik ni. Bagi tepukan pada anda yang berkongsi. Akhir sekali. Kita ulang langkah 1 dan 2. Susah kan? Kita minum jangan berhenti, kita kongsi jangan berhenti. Okey tak? Yang paling cantiknya, adik minum, adik kongsi. Adik pun minum, adik pun kongsi. Adik pun minum, adik pun kongsi. Adik minum, adik kongsi, adik minum. Susah kan? Susah tak? Ramai orang buat benda mudah kan? Sepatutnya kursi ni penuh ni. Tak ada pun kursi kosong. Sebab apa? Semua patut mampu buat benda mudah. Siapa kita 3 benda ni kita semua boleh buat? 3 langkah ni langkah cerita ni. Yang beza ada, yang saya kata pemimpin itu membezakan pemimpin dengan marhain biasa. Pemimpin mampu menggerakkan orang biasa melakukan perkara biasa secara luar biasa. Minum dan ajak orang minum itu perkara biasa sahaja. Secara luar biasa itu cara dia menyanyi. Kadang-kadang ni kita cerita terlalu ada intimidasi ya? Pertama sekali nak minum, jangan pinjam botol kawan, beli sendiri. Pinjam ni pedih lah. Beli sendiri. Ni kita daftar perniagaan kita ni untuk berubah hidup ni. Produk kita tahu beli memang kita sehat. Kalau minum kita sihat. Cuba minum dulu saja untuk rasa. Kita cerita pun tak guna lah. Minum sendiri supaya kita dapat testimoni diri kita. Kalau nak beli package 2 botol pun tak apa. Nak beli package 4 botol pun tak apa. Nak beli package 6 botol pun tak apa. Tapi andai kata kita hemat berbelanja, saya sarankan kita beli package 6 botol yang mendapat percuma 2 botol. Nilai setiap 1 botol RM112. RM896 untuk 8 botol ni. Bayar RM70 keahlian seumur hidup. Maka nilai untuk kita ubah hidup kita tak sampai RM1,000, RM966 sahaja. Dan yang saya suka, model perniagaannya macam ni lah, tiada risiko, untung besar. Ni kita beli prasarana ke kita beli komoditi untuk berniaga? Ataupun tak faham soalan saya? Kalau kita nak berniaga lah, kita perlu ada platform untuk berniaga. Berniaga paling mudah yang kita semua boleh faham. Berniaga apa? Bagi contoh? Tom Yum. Kedai Tom Yum. Nah? Kedai Tom Yum kena ada apa? Nombor 1. Premis perniagaan kena ada kedai tu. Kalau tak ada tanah kena sewa kedai. Kos sewa. Kena ada pekerja dah. Kos pekerja. Kos utility. Kos bahan mentah. Nah? Kos pinggan mangkuk. Macam-macam kos ada. Orang tak boleh makan, rugi tak? Kita pernah dengar tak orang buka kedai yang siapa tak boleh makan? Pernah dengar tak? Ada. Ada banyak kawan-kawan pada pertengahan tahun 2000 yang mendapat VSS. Tahu tak VSS tu apa? Nah?
semuanya buka kedai tom yum. Saya tak faham berapa ramai sangat nak makan tom yum ni. Dia ada satu ya juara tom yum, nak juara tarikh orang tak pindah. Ada risiko rugi andai kata kita bermula perniagaan konvensional. Ada model perniagaan yang macam ni yang dulu saya terlepas pandang. Seronok bisnes ni. Modal 966 tu dapat apa? Dapat 8 botol yang nilainya RM1,597. Sebab harga untuk setiap botol kita RM195. Kalau kita tidak mampu jual botol kita pada harga reject RM195, produk kita tiada integriti. Faham tak? So hari ini saya sarankan anda beli package paling besar. Kemudian setiap bulan untuk kita kekal minum ulang duplikasi tanpa henti, kita beli package 4 campur 1 pada harga RM612. Sebotol jatuh RM122. Nah, kemudian bermula kita berkongsi dengan orang. Hari ini saya berkongsi dengan anda cara berkongsi dengan 4 orang supaya kita dapat balik modal perniagaan kita. Setiap orang yang kita perkenalkan perniagaan ini, kita dibayar komisen 25%. Faham tak? Maka kita kenalkan kawan kita A, B, C dan D. Apabila mereka pun membeli 6 botol, kita mendapat komisen RM819, maka kita dapat balik modal kita. Ya? Nombor 1. Kemudian setiap pembelian mereka kita akan diberi point. Siapa faham konsep point macam bonus link kat tangan? Bonus link faham tak? Faham tak? Siapa yang tak tahu bonus link kat tangan? Siapa yang tak faham kat tangan? Tak. Kita kena faham kaedah bisnes dulu. Nah, orang tahu kan berusaha kan dapat point. Suka kan? Beli karipap dapat point. Beli apa balik tak dapat point. Kita pun pakai karipap. Tiba-tiba kita setia pada karipap. Kita ada kad bonus link, ada share, ada Caltex, ada Petronas. Tiba-tiba ada point bonus link daripada share. Kita pun setia pada share. Disebabkan produk kan, disebabkan oleh point. Minyak dah nak habis dah. Minyak dah. Kawan saya dekat E kita tak payah. Okey lagi sebab E tu enak. Saya yang bayar F, finish. Carilah share. Selagi tak jumpa share, tak mau isi minyak. Tolak. Jadi badan. Benda berulang berkali-kali. Sebab nak dapat point bonus link. Sebelum tukar payung, kan hujan. Tak ada tukar payung, tarikh luput. Cek statement bonus link kosong. Bermula 1/1/2013 itu tahu punya apa? Share lagi. Seorang manusia ni boleh dapat rumah banyak payung. Tapi pada payung serikat kita sudah tak pernah dapat pun. Hari ini saya nak mengajak anda berbelanja dengan produk terbaik dunia. Kemudian kita dapat point. Tetapi yang paling cantik, orang kita perkenalkan produk ini. Apabila mereka membeli semula, kita mendapat point mereka juga. Cuba bayangkan, kita kenalkan 2 orang sahabat kita di taman kita yang mempunyai penduduk 2,000 orang, yang masing-masing ada 3 biji kereta, yang satu tank 50 liter. Bayangkan, kita macam ada 6,000 kereta yang mempunyai tank 50 liter. Banyak tak poin kita? Banyak payung nak kita dapat? Banyak payung tu? Tak payah ada rumah, payung dia. Ni dalam isu tu sama. Kita mampu minum 4 botol sebulan bersama keluarga, ya. Tapi macam mana nak dapat poin daripada sejuta botol? Boleh tak? Boleh tak? Konsep bonus link boleh tak? Kita lah kena minum sejuta botol. Betul? Konsep excuse, kita nakkan 250,000 orang minum 4 botol, dapat sejuta botol. Faham tu? Yang ni nak dapatkan 300 poin bukan daripada perbelanjaan kita saja. Perbelanjaan 4 orang ni dengan orang-orang lain yang mereka kenalkan. Andai kata ada 300 kiri dan 300 kanan, kita dibayar tambahan lebih daripada ni.
Total RM1,000 lebih kurang. Faham kan? Minggu pertama kita layak sebagai Pro 300, kita mendapat pendapatan RM1,000. RM1,000 boleh kaya tak? Belum ya? Tapi bermula untuk kaya tu positif tak? Positif tak? Anda kata anda bermula tahun 2013 dengan RM1,000 pendapatan tambahan, adakah lebih baik tahun 2013 berbanding tahun 2012? RM1,000 banyak kan sikit? Bukan, bergantung. Kalau kita bagi jadi banyak, kita terima jadi sikit. Betul tak? Nah, RM1,000 itu subjektif. Bagi sekian-sekian manusia RM1,000 itu banyak tak? Bagi sekian-sekian manusia RM1,000 itu hanya 3 darjah teori je. Faham tak saya cakap? Nah, RM1,000 subjektif. Dia permulaan yang cantik. Duplikasi. Kita mampu jadi Pro 300, kenapa tidak kita bantu sahabat kita ni 1, 2, 3 dan 4 jadi Pro 700 macam kita, ya? Dia pun nak produk free kan? Dia pun kenalkan berapa orang? 4 juga. Dia pun dapat produk free, dia dapat RM819, 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 RM819. Kita dibayar RM1,700. Andai kata kita mendapat 700 poin kiri dan kanan, tambahan pula lagi kita menjadi Pro 700. Minggu kedua Pro 700 dengan pendapatan RM1,700. Okey tak? Permulaan yang baik tak tahun 2013 kita ini pada minggu kedua? Okey tak? Tak kaya lagi kan? Kita ulang proses yang sama. Pada minggu ketiga, setelah kita jadi Pro 700 pada minggu kedua, kita bantulah 4 orang kawan kita jadi Pro 700, ya tak? Menjana poin 2,000 poin kiri dan kanan, kita dapat ikan RM4,000 pada minggu ketiga. RM4,000 banyak kan sikit? Subjektif juga lah. Tetapi kalau ikut statistik Jabatan Perangkaan, untuk penduduk dalam bandar, RM3,000 itu purata dia panggil piawai antara orang miskin dan juga orang sederhana tengah. Siapa yang berpendapatan dalam bilik ni RM3,000 ke bawah, dia miskin. Tak, maaf, bukan saya kata. Itu takrif terminologi apa? Itu terma Jabatan Perangkaan, bukan saya kata. Yang tu setuju tak? Dah bagi kita lah. Tiap-tiap minggu dapat RM4,000 tambahan. Tak campur dengan gaji apa yang kita buat hari ni. Yes. Berubah dah hidup kita. Hari ni kita bercakap dengan RM4,000 tu apa kita boleh buat. Abang Din apa boleh buat Abang Din? Dengan RM4,000, RM1,000 pertama. Dapat RM4,000 pertama, simpan, saving, cantik. Abang, RM1,000 kena habis. Bayar hutang itu jawapan popular. Ya, tak kredit langsung. Abang, RM3,000 pertama. Saving lagi, tak kreatif. Lagi bang? Saving dah, bayar hutang dah, ada RM1,000 lagi berapa bang? Ada anak dah bang? Belum? Ansuran kereta baru boleh bang? Ada, Mybi RM500 lebih ya. Ada Mybi SE kan? Ya? Kereta baru RM1,000 keempat, abang boleh buat apa? Ada anak lagi? Belum ada, nak kahwin dah? Dah kahwin dah? Dah kahwin, nak ada anak tak? Nak ada anak lah, ya? Daripada awal sebelum ada anak, ada tabung pendidikan anak. Lagi steady. Ni baru orang kata visi jelas. Bagi saya tabung pendidikan anak tu penting kan? Kenapa kita masih lagi mengharapkan kerajaan untuk membiayai pendidikan anak kita? Anak pelik, tak dapat beasiswa, marah kerajaan. Kawan-kawan saya yang terlepas anak dia semua SPM 10A, seorang pun tak dapat beasiswa. Saya dulu muda tahun 1987 saya SPM, 1988 masuk UM, lenggangkan tu daripada Kedah, bawa beg kecil je, daftar percuma, dapat duduk hostel, 2 jam kemudian dapat makan free, kat dia orang makan. Sekarang tidak lagi, atas dasar kapitalisme membangunkan untung semata-mata. Semua IPTA ditukarkan status ke IPTS, daripada awam ke swasta. Semua sebabkan oleh profit orientation saja. Semua daripada ini. Siapa yang jadi tukang pembeli itu? Siapa? Kita. Yang membeli pendidikan siapa? Kita yang menjual pendidikan itu, kerajaan dan tenaga pengajar. Sekarang kita doakan anak saya pandai, dapat beasiswa. Tolong jangan bermimpi lagi.
Boleh tak kita simpan sedikit buat dana tabung pendidikan anak? Boleh tak? Boleh. Ya? Anda kata kita bantu kawan kita jadi bronze macam minggu lepas, kita dapat income RM7,000. Okey tak? RM7,000 seminggu. Tak payah kita cerita sebulan dah. Seminggu takut terlalu banyak dan darah telinga kita. Tak, bukan. Kita tidak pernah dikondisikan oleh nilai yang terlalu banyak macam tu. Tak maaf lah. Bergantung pada demografi di mana kita bercakap lah. Kalau saya bercakap dengan kerap daripada Bukit Tungku, dia pun boleh terima. Kan? Tapi kalau kita cakap dengan kerap yang lain-lain, orang tak boleh terima. Tapi saya padankan manusia dengan gunung, orang kat sini semua hebat-hebat belakang. 7,000 sampingan, kita boleh terima tak? Berubah dah hidup kita. Kalau kita bantu kawan kita, dua daripadanya jadi silver, kita dapat pun RM10,500. Okey tak? RM10,500 sebulan dah dapat, bukan seminggu. Sebulan. Okey tak? Berubah dah hidup kita. Pada tahap ni kita jadi 10% manusia kaya di Malaysia. Banyak dah masalah kewangan, bolehlah. Tenang nak bina. Mana tenang bina dengan 10,500. Minggu ni habis, minggu depan mesti datang. Okey tak? Kenapa ramai orang kerja kesihatan? Semua orang nak ketiga benda tadi. Pertama, nak apa? Nak apa? Kesihatan. Nombor 2 nak wang. Nombor 3 nak bahasa yang berkualiti. Kemudian kalau nak lagi income ramai, kita semua contoh duplikasi saja. Pearl lead director kita dah bawa seorang. Ruby kita ada 3. Emerald tiada. Diamond baru 2. Caramel Diamond belum ada. Inilah bracket income mereka. Orang-orang macam ni jutawan. Tak kan? Tapi lifestyle mereka ni, gaya hidup mereka ni ada tenang minda ada. Konteks wang sahaja. Nah, anda kata kita sihat dan berpendapatan macam ni, banyak nak benda kita tiba-tiba jadi kreatif. Nah, anda kata kita manusia baik yang boleh menyumbang, banyak tak badan kebajikan yang kita boleh bagi derma. Nah, ataupun tak ada fikir apa nak derma ke orang. Nah, ada orang dapat income macam tu di Malaysia sekarang? Dah. 3 tahun tak ada. 3 tahun dulu dalam 6 bulan kami secara istimewa dari sini setiap malam Selasa pukul 9 saja. Saya bercakap dengan bilik yang kosong, pertemankan dinding 4 ini, langsir sama, slide sama, kerusi 40. Saya yakin satu, tak ada masalah produk, compensation plan, company, pengurusan dan sebagainya. Kenapa ramai orang tidak datang? Kerana saya kurang berkompensasi. Andai kata kita manusia baik, kita jalankan aktiviti bermuamalah berniaga dengan etika yang baik, ramai orang baik-baik yang ikut macam kita hari ini. Ramai orang baik-baik ada di Padang dan itu petangkan badan. Eksis baru bermula. Kita belum capai tahap kritikal lagi, tapi critical mass. Critical mass ini piawai syarikat global yang berpekalan di US, semuanya jualan tahunan melebihi USD 1 bilion. Anda tak faham apa makna itu? Kami bermula di sini tak sampai pun 1,000 sebulan. Sekarang hampir USD 1 juta baru. Saya di sini.